Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Ketika dunia dilanda penularan pandemik COVID-19 sejak awal tahun lalu, semua negara menggunakan pendekatan sendiri secara cuba dan jaya untuk menyekat penularan wabak ini. Di Malaysia, kerajaan menggunakan dua strategi bagi menyekat penularan virus ini, iaitu melalui strategi kesihatan dan strategi keselamatan, termasuk pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada Mac 2020 dan akhirnya kita berjaya melandaikan lengkuk jangkitan kes COVID-19 ketika PKP fasa pertama. Manakala strategi ketiga adalah dengan program vaksinasi kebangsaan bagi keperluan imunisasi untuk menamatkan penularan COVID-19 di negara kita. Bekalan pertama vaksin Pfizer-BioNTech melibatkan 312,390 dos tiba pada 21 Februari 2021 sekaligus membuka jalan untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama yang telah bermula pada 26 Februari 2021. Justru saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mendaftar program imunisasi ini melalui aplikasi MySejahtera. Sehingga hari ini seramai 1,909,585 rakyat Malaysia telah mendaftar, namun jumlah yang mendaftar ini masih lagi kecil jika dibandingkan dengan populasi rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang akan menerima vaksin ini. Selain MySejahtera, pendaftaran juga boleh dibuat menerusi laman web www.vaksincovid.gov.my atau terus ke hospital dan klinik kesihatan awam berdekatan yang akan mula dibuka esok 5 Mac 2021 atau melalui talian hotline yang bakal diumumkan oleh MOSTI dalam masa terdekat. Pengambilan vaksin ini penting kerana tidak mustahil seluruh negara akan menjadikan pengambilan vaksin ini sebagai salah satu syarat wajib bagi mengunjungi negara mereka. Kita difahamkan bahawa kerajaan Arab Saudi dijangka akan mengenakan syarat vaksin ke atas bakal haji dan umrah untuk tahun ini. Saya telah mengumumkan tentang negeri-negeri yang telah pun diisytiharkan status PKPB dan PKPP. Sabah misalnya telah diisytiharkan sebagai negeri PKPB. Ada beberapa syarat tentang perjalanan yang ingin saya sebutkan pada hari ini. Semua individu yang akan memasuki Sabah yang telah pun mendapat kebenaran daripada PDRM melalui pintu masuk darat, laut dan udara perlu menjalani ujian swab test dalam tempoh 3 hari sebelum perjalanan. Hanya individu yang berkeputusan negatif dan tidak bergejala sahaja dibenarkan masuk ke Sabah dan tidak perlu menjalani kuarantin. Pada 3 hari sebelum berlepas, mesti ambil swab test dan bila tiba di Sabah tidak perlu di kuarantin. Bagi pergerakan keluar ke Sabah, iaitu untuk ke Semenanjung, daripada Sabah ke Semenanjung, tidak perlu menjalani swab test sebelum berlepas. Walau bagaimanapun, individu daripada Sabah ke Sarawak atau ke Labuan
perlu menjalani swab test dalam tempoh 3 hari sebelum berlepas. Perjalanan rentas daerah seperti saya sebutkan atas kehendak Kerajaan Negeri Sabah masih lagi tidak dibenarkan. Bagi ke Sarawak, semua individu yang akan memasuki Sarawak bagi urusan-urusan tertentu yang telah pun diberikan kebenaran oleh PDRM perlu menjalani swab test dalam tempoh 3 hari sebelum berlepas ke Sarawak dan perlu menjalani kuarantin selama 14 hari sejurus tiba ke Sarawak. Bagi rakyat Sarawak, kos swab test dan kuarantin akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri Sarawak, manakala bukan rakyat Sarawak, bukan warga Sarawak, kos adalah tanggungjawab sendiri. Manakala bagi pergerakan keluar dari Sarawak ke Semenanjung, tidak perlu menjalani swab test dalam tempoh 3 hari sebelum berlepas. Jadi tak perlu. Untuk Semenanjung, daripada Sarawak boleh terus datang ke Semenanjung. Manakala pergerakan dari Sarawak ke Sabah dan Labuan, perlu melakukan swab test dalam tempoh 3 hari sebelum berlepas. Hanya individu yang berkesan negatif dan tidak bergejala saja dibenarkan ke Sabah dan Labuan, dan mereka juga tidak perlu dikuarantin. Ya. Di atas kehendak Kerajaan Sarawak, larangan rentas daerah masih dikekalkan, walaupun Sarawak kini berada di dalam status PKPB. Untuk ke Labuan, semua individu yang akan memasuki Labuan yang telah mendapat kebenaran PDRM perlu menjalani swab test dalam tempoh 3 hari sebelum berlepas. Hanya individu yang berkeputusan negatif dan tidak bergejala sahaja dibenarkan masuk dan tidak perlu menjalani kuarantin di Labuan. Bagi pergerakan keluar dari Labuan ke Semenanjung, tidak perlu melakukan swab test dalam tempoh 3 hari sebelum perjalanan, manakala yang dari Labuan ke Sarawak perlu menjalani swab test 3 hari sebelum perjalanan dan menjalani kuarantin selama 14 hari sejurus tiba di Sarawak, manakala dari Labuan ke Sabah perlu menjalani swab test selama 3 hari sebelum perjalanan, dan hanya individu yang berkeputusan negatif dan tidak bergejala sahaja dibenarkan dan tidak perlu menjalani kuarantin. KKM hari ini telah melaporkan situasi kes COVID-19 di rumah sewa Anong dan rumah sewa Beverly Hills, daerah Bintulu, Sarawak. Sehingga 3 Mac 2021, KKM telah melaksanakan 1,247 ujian saringan, dan daripada jumlah itu secara kumulatif sebanyak 84 kes positif telah direkodkan di kedua-dua lokaliti ini. KKM mengesahkan berlaku peningkatan kes secara mendadak di lokaliti ini dengan kadar keboleh jangkitan dalam komuniti adalah tinggi. Setelah membuat penilaian risiko, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan perintah PKPD diperketatkan di rumah sewa Anong dan rumah sewa Beverly Hills, daerah Bintulu, Sarawak bermula 5 Mac sehingga 18 Mac 2021. Tujuannya sama, untuk membuat saringan secara bersasar dan dalam masa yang sama SOP sama saja dengan SOP PKPD yang telah saya umumkan beberapa kali di beberapa tempat yang lepas.
KKM hari ini juga telah melaporkan situasi kes COVID-19 di Sekolah Henry Geni, Teluk Mas, Melaka. Sehingga 3 Mac 2021, sebanyak 152 kes positif telah direkodkan dan melibatkan 5 kaki tangan, 8 ahli keluarga dan 139 pelajar tahanan. Setelah membuat penilaian risiko, kerajaan hari ini telah bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Sekolah Henry Geni, Teluk Mas, Melaka bermula 6 Mac sehingga 19 Mac 2021. SOP-nya sama seperti di tempat lain. Saya ingin menyebut sedikit saja secara ringkas tentang Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 3,495 pasukan Task Force Operasi Pematuhan Polis Diraja Malaysia yang terdiri daripada 15,082 anggota telah melakukan 68,717 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP di seluruh negara. Sebanyak 6,006 restoran, 4,479 pasaraya, 4,172 bank, 3,976 tempat ibadah, 2,611 penjaja, 1,716 kilang, 1,529 pasar awam dan pasar tani, 1,513 tempat riadah dan 1,130 pejabat kerajaan telah diperiksa. Saya sengaja menyebutkan ini menunjukkan bahawa setiap hari berbagai-bagai tempat awam telah pun diperiksa oleh Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM. Semalam PDRM telah menahan 499 individu di atas kesalahan engkar SOP. Daripada jumlah itu, 492 telah dikompaun, 4 individu direman dan 3 dijamin. Saya nak beri contoh kesalahan yang telah pun diambil tindakan. Yang terbanyak adalah aktiviti pusat hiburan. Saya dah sebutkan bahawa ini merupakan kesalahan yang berulang-ulang, yang tidak peduli dengan apa yang dilaksanakan oleh pihak polis. Saya pernah katakan bahawa penganjur kelab malam tersebut, kalau setakat bayar 1,000, mereka tak peduli. Sebab keuntungan yang mereka buat apabila membuka kelab malam secara haram ini mungkin berpuluh-puluh ribu satu malam. Jadi 1,000 tidak mendatangkan apa-apa kesan. Sebab itulah kita tingkatkan hukuman untuk syarikat adalah 50,000 satu kesalahan. Jika dibawa ke mahkamah, saya difahamkan boleh kena sehingga 500,000. Jadi ini kita harap boleh mengurangkan kesalahan yang dilakukan oleh syarikat-syarikat seperti ini. Yang pengunjung kelab malam pun masih lagi tidak berkurangan. Kerana 1,000 mungkin tidak ada memberi kesan apa-apa kepada mereka. Jadi dengan kenaikan sehingga 10,000 maksimum, mungkin akan ada perubahan. Kita tunggulah 11 bulan Mac nanti mungkin ada perubahan. Selepas 11 Mac apabila ordinan darurat ini mula dilaksanakan. Gagal menyediakan peralatan masih tinggi 86, iaitu di bawah sikit daripada aktiviti pusat hiburan. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Benteng semalam menahan 12 orang parti dan merampas 6 buah kenderaan darat yang dalam operasi di seluruh negara. Dalam operasi tersebut, 139 buah bot dan kapal turut dikesan di perairan negara. Sebanyak 446 sekatan jalan raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam 85 Ops Sanitasi dilaksanakan merangkumi 30 zon merah, 7 zon jingga, 9 zon kuning dan 5 zon hijau. Mengenai kuarantin wajib, seramai 870 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa negara dan semua mereka telah
dikuarantin. Mengenai tapak binaan, penguatkuasa CIDB semalam membuat 40 pemeriksaan tapak binaan di seluruh negara dan mendapati kesemua 40 tapak binaan beroperasi dan mematuhi SOP. Mengenai saringan wajib per keso, di bawah per keso, semalam seramai 8,160 warga asing telah menjalani ujian COVID-19 dan daripada jumlah tersebut 9 didapati positif COVID-19. Secara kumulatif sehingga kini sebanyak 567,779 telah pun menjalani ujian saringan COVID-19 di bawah per keso. Seperti saya sebutkan beberapa kali yang lepas, ada yang menjalani ujian saringan selepas tindakan penguatkuasaan Kementerian Sumber Manusia, dan ada juga majikan yang menghantar sendiri ke KKM. Mengenai barang keperluan asas, semalam Kabinet HEP membuat pemantauan terhadap 734 kawasan dan ke atas 11 jenis bekalan barangan yang terdiri daripada 545 peruncit, 157 pemborong dan 32 penghilang. Dan Kabinet HEP melaporkan bahawa barangan bekalan adalah mencukupi dan mudah didapati. Jadi itu saja saya untuk hari ini. Jadi saya buka kepada soalan. Datuk Mohan daripada TM, selepas seluruh negeri hanya berada dalam situasi PKPB dan PKPP, bagaimana status arahan work from home atau bekerja dari rumah? Selepas Datuk Seri umumkan pada hari Selasa lalu, terdapat beberapa daripada sektor kerajaan dan juga sektor awam telah membatalkan bekerja dari rumah dan meminta pegawai-pegawai mereka untuk hadir ke pejabat untuk bertugas. Tapi melihat kepada kluster tempat kerja yang paling tinggi ketika ini dan juga jumlah angka positif masih lagi 4 digit, apakah work from home perlu dilaksanakan? Sekarang ini tiada sebarang laporan yang dibuat oleh MITI dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ataupun KPPA tentang perubahan dari segi arahan work from home tersebut. Jadi insya-Allah mungkin kita akan bincangkan di dalam mesyuarat nanti sama ada keperluan atau tidak untuk meneruskan ataupun mereka boleh mula bekerja di pejabat, ya. Jadi belum ada sebarang laporan tentang perkara ini, ya. Setakat ini kekal agaknya seperti biasa. Okey. Datuk Seri Muhammad pada bernama. Okey, soalan yang seterusnya. Baru-baru ini seorang pelajar IPT telah dikenakan kompaun RM1,000 kerana didakwa melanggar SOP di gym. Ini telah menimbulkan banyak soalan di kalangan netizen, sama ada kenapa perlu saman seseorang yang tiada kemampuan untuk membayar kompaun, dan sekiranya tindakan mahkamah dikenakan masa depan pelajar IPT tersebut boleh terjejas. Apakah pendekatan nasihat atau amaran sahaja perlu diberikan kepada golongan pelajar daripada kompaun? Seperti saya kata, setiap tindakan kompaun dan sebagainya, pelaksanaan ini dilaksanakan oleh pihak PDRM, PDRM di bawah sana. Dan daripada apa yang kita tekankan ialah setiap individu adalah tertakluk kepada undang-undang, ya, tak kira siapa. Jadi maka PDRM menggunakan budi bicara di mereka sewaktu menjalankan tindakan mereka. Jadi kita serahkan kepada PDRM dari segi budi bicara mereka yang nak digunakan, sama ada nak membebaskan, sama ada mengambil tindakan dan sebagainya atau memberi amaran, itu terserah kepada PDRM. Kita tidak campur dari segi bagaimana mereka melaksanakan tugas tersebut. Tetapi dasar kita ialah setiap yang melanggar SOP dan melakukan kesalahan, kita tidak membezakan
di antara siapa, sama ada pelajar ke siapa ke, kalau mereka bersalah mereka boleh diambil tindakan. Cuma dari segi budi bicara tu kita serah kepada pihak penjara. Assalamualaikum Datuk Seri, Afiq daripada Bernama. Datuk Seri, semalam tular di media sosial bahawa vaksin COVID-19 dijual secara dalam talian seperti Lazada dan Shopee. Apakah perkara ini benar? Dan apakah jaminan Datuk Seri bahawa vaksin kita dikawal rapi untuk mengelakkan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan? Sekian, terima kasih. Kita dah umumkan bahawa kita ada program vaksinasi kebangsaan ini, ya, yang diuruskan oleh, dikoordinasikan oleh Kementerian Sains dan Teknologi ataupun MOSTI bersama dengan KKM, Kementerian Kesihatan, dan senarai-senarai dan sebagainya, semuanya kita mana melalui MySejahtera ni, semuanya kita rakyat diminta untuk mendaftarkan diri, sama ada melalui MySejahtera ataupun saya sebutkan tadi mungkin secara online dan sebagainya yang akan dibuka mulai besok. Jadi urusan untuk menentukan siapa yang boleh mendapat vaksinasi ini adalah daripada dua kementerian ini. Dia ada satu jawatankuasa khusus untuk memastikan rakyat kita yang mendaftar akan mendapat divaksinasikan. Ya, jadi dah ada program yang khusus, dah ada jawatankuasa khusus, dah ada kementerian yang khusus. Jadi senarai itu akan dikeluarkan kepada siapa, bila, tarikh dan sebagainya. Saya percaya akan dikeluarkan oleh jawatankuasa ini dan kementerian ini. Dan memang ramai yang sudah pun mengambil kesempatan. Bukan setakat keluar dalam online. Dah approach ke kita kadang-kadang. Tanya sama ada dia nak mengambil vaksin atau tidak, kerana dia kononnya merupakan ejen daripada negara-negara tertentu, syarikat-syarikat tertentu. Saya percaya sesiapa yang dihubungi tentang perkara ini, yang menawarkan vaksin dan sebagainya, boleh menghubungi Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian MOSTI ini. Ya, kerana mereka saja yang tahu daripada mana vaksin ini. Siapa yang ejen untuk katakan yang membawa masuk vaksin Pfizer, ada syarikat tertentu direct kepada kerajaan mungkin. Ada syarikat yang membawa masuk vaksin seperti Pharmaniaga. Jadi Pharmaniaga saja yang membawa masuk vaksin Sinovac misalnya. Jadi kalau ada pihak lain yang mengatakan mereka juga membawa masuk vaksin ini, itu adalah tidak benar. Jadi saya harap rakyat tidak mudah tertipu dengan mereka yang mengklaim bahawa mereka yang diberi peranan oleh kerajaan untuk memberikan vaksin kepada rakyat. Kita dah ada perancangannya, dah roll out plan, sebenarnya perancangan dah dibuat oleh kedua-dua kementerian ini untuk memberikan vaksin ini kepada rakyat. Jadi jangan terpengaruh dengan tawaran-tawaran daripada pihak-pihak tertentu yang tidak tahu siapa mereka itu. Jadi saya harap kalau timbul keraguan boleh merujuk kepada Kementerian Kesihatan. Begitu juga dengan Kementerian MOSTI ini. Ya. Baik tu, adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan pergerakan antara zon hijau ke zon hijau? Maksudnya kalau ada daerah di negeri berbeza tapi zon hijau, adakah akan diberikan kebenaran untuk rentas sempadan? Sebenarnya perkara itu sudah pun di dalam perbincangan, ya, cuma saya belum umumkan lagi. Negeri hijau dengan negeri hijau pun, sebagai contoh, Pahang dengan Terengganu, dua-dua PKPP. Jadi mungkin boleh ada rentas antara hijau dengan hijau. Tetapi katakan daripada Putrajaya ni hijau, PKPP, Melaka PKPP, Negeri Sembilan PKPB. Jadi rentas ni, bagaimana nak rentas daripada Putrajaya nak pergi ke Melaka? Ada orang kata boleh pergi dengan syarat jangan berhenti di Negeri Sembilan. Tapi bagaimana dari segi pemantauan? Bukan satu perkara yang mudah. Sampai ke sempadan nak masuk Melaka, kalau polis tanya dia daripada mana, dia boleh kata saya daripada Putrajaya, walaupun dia daripada Kuala Pilah sebagai contoh.
Jadi ini perkara ini sedang diperincikan, sedang dipertimbangkan, because susah untuk kita menentukan dengan nak menentukan dengan jelas daripada mana mereka yang cross daripada kawasan PKPP ke PKPP yang lain, mungkin terpaksa melalui PKPB, mungkin daripada orang daripada PKPB yang pergi ke PKPP tersebut. Jadi perkara ini sedang dipertimbangkan, ya, dipertimbangkan. Belum lagi daerah dalam satu negeri, tapi kalau di dalam daerah dalam satu negeri dah tak timbul isu lagi, walaupun di negeri tersebut ada yang jingga, ada yang hijau, ada yang kuning, tetapi perentas daerah dalam negeri yang sama sekarang ini telah pun dibenarkan. Cuma daripada negeri PKPP ke negeri PKPP, lalu PKPB, itu yang masih dalam perbincangan, kerana kita tak mahu apabila kita umumkan akan menimbulkan banyak masalah nanti. Tapi sedang diteliti oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan juga. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.